Satu hari bersama saya. Obviously lakonan semula. Start every day by yourself. Me time yang paling best adalah bila dunia kita cuma ada kita dan pencipta. Of course, kalau anak tiba-tiba terbangun dan join, kita santuni dia. Kemudian, kita kickstart hari dengan rutin yang selari dengan apa kita biasa. This is contohnya. Yang penting, do what we love. And then, baru kita start fulfilling our roles. Sebagai isteri contohnya, the key to your hubby's heart adalah ikut perut dia. Kemudian rutin fitness sendiri. Sebab badan kan amanah Allah. Kena jaga. Badan anak-anak pun sama penting dengan akalnya. Kena jaga. Suri rumah ke, working mom ke, semua champion dalam caranya. Lepas tu kifayah kita. How do we serve masyarakat keliling kita? Kebajikan pekerja kita, adakah kita dah laksanakan segalanya sebaik-baiknya? Kalau kita ketua, mereka pun kita kena jaga. Untuk dunia, bagaimana kita santuni makhluk Allah yang bukan berakal macam kita? Doing good to the world would do us good pun kena jaga. Sebab hanya bila kita bahagia, baru kita dapat membahagiakan semua. Hidup dalam banyak atau sedikit dengan anugerah pelbagai atau terhad, yang membezakan orang bahagia dan orang yang tidak adalah kecukupan. 10,000 orang ada 10,000 makna cukup. Untuk seorang saya, cukup sekadar semuanya sihat dan ceria. Lengkap sudah sehari saya. Tolong tak nak dah. Tak nak. Betul ni? Ya. Dah tak nak. Kau betul tak nak ni? Ya. Kau kena ingat apa aku ada. Gaduh lagi Berapa kali nak cakap? Dah lah putuskan aje lah. Dah lah tak syar'i bercinta ni. Dah cakap dah. Tapi dia ada. Dia ada apa? Dia ada gambar. Allah. Gambar bukan-bukan Yang kalau orang tahu memang akan malu Tak apa. Jangan takut. Semua ni insya-Allah ada solusinya. Jangan lupa kopi dengan Kak Fin jam 11 Sextortion. Nikmati hari anda dengan senyum dan ikhlas. Bersama susu Jena, susu kambing sedap. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bersama Kak Fin hari ini dan Alia dalam rancangan Kopi dengan Kak Fin, di mana kita akan borak tentang apa yang kita rasa patut dan layak kita ni punya level borak. Betul. Tapi ingat kita borak-borak. Tapi ingat, kita bukan borak-borak pasal agama. Kita borak-borak kopi yang Kak Fin je. Tak serius-serius pun. Tapi insya-Allah dalam pada tak serius, ada benda kita patut ambil. Ya, sebagai pengajaran. Kopi dengan Kak Fin bersiaran di Fin 39 Berhad, HQ Susu Juna dan Fin Jamal RTW dan Dapur Fin Jamal setiap selang Isnin pada pukul 11 pagi. Hari ini kita buat hari Selasa sebab semalam Raya. Raya Taqabbalallahu minna wa minkum. Okey, menerusi Facebook Fin Jamal RTW dan Instagram Fin Jamal. In case ada gangguan kat mana-mana platform, feel free untuk pergi
ke mana-mana yang ni. Kejap. Kejap dengar cerita ada technical problem sikit sekejap Kejap. Mic Kak Fin tak on. Sorry korang. Mesti macam ni je kan? Tak dengar tak? Ya Allah, la haula wala quwata illa billah. Okey. Test. Okey tak tu? Ini adalah bukti kita memang buat live. Betul lah. Live dekat mana? Dekat HQ Fin Jamal, RTW, HQ Dapur Fin Jamal, dan HQ juga Susu Juna. InsyaAllah. Setiap selang Isnin kita akan buat pada jam 11 pagi kecuali hari ini sebab kita ada raya semalam. Betul. Alright. So in case kalau ada apa-apa orang kata platform punya gangguan whatever what not. Okey, kita ada 2 platform. Yang pertama dekat Facebook Fin Jamal RTW, yang kedua kita berada di Instagram Fin Jamal. Nak bagi tahulah kalau sekarang ni Instagram dia memang after 1 hour dia akan ada cut off. Yeah. So kalau apa-apa boleh pergi ke lagi ke satu. Facebook terus. Facebook Fin Jamal RTW. Betul. Tajuk kita apa hari ni? Sedar tak sedar dah episod 9 dah Kak Fin. Sudah mau tutup ni. Episod 9 dah. And tajuk kita untuk episod yang ke-9 kali ini adalah Sextortion. Apa sextortion ni? Sextortion ni sebenarnya adalah gabungan 2 perkataan English iaitu sex dan extortion yang berbawa maksud ugutan seks lah dalam bahasa Melayu dia. Okey, punca terjadinya perkara ni tak lain tak bukan of course bermula daripada pergaulan bebas. Kita tak boleh nak nafikan lah benda tu kan. Patutnya nafilah. Tapi tak nafikan terpaksa nafikan lah. Tapi benda tu betul. Memang of course punca dia adalah pergaulan yang kita tak jaga. Kau tak daripada mana lagi. Betul. Dan ugutan seperti ini biasanya datang daripada orang yang kita kenali. Of course. Of course. Takkan orang luar tiba-tiba orang tepi jalan boleh ada gambar atau konten-konten tak senonoh tentang kita. Betul tak? Betul. Okey, dalam tak sedar sebenarnya banyak sangat kes ni terjadi di keliling kita sampai tahap ia boleh menjana pendapatan untuk individu yang tak bertanggungjawab. Banyak website dekat luar sana yang jual gambar-gambar dan video-video tak senonoh lelaki dan perempuan pun perempuan ada juga. Dua-dua ada. Jangan ingat hanya perempuan saja jadi mangsa untuk sextortion. Lelaki pun ada jadi mangsa juga. Dua-dua sama. Memang on demand. Ya. Na'udzubillah min zalik. Okey. Episod kali ni Alia harapkan kita bincang ni dapat educate lah korang yang tak tahu ataupun sedang mengalami ke, kenal siapa-siapa ke. Harapnya episod kali ni dapat educate semua dan beri jalan penyelesaian kepada mereka yang buntu. Okey, sebelum tu Alia cadangkan kalau korang ada apa-apa soalan berkaitan dengan tajuk hari ni iaitu ugutan seks, korang komen siap-siap dekat bawah. Nanti Alia akan bacakan untuk Kak Fin jawab. InsyaAllah. By the way, Kak Fin dah pernah buat frap susu Juna? Pernah rasanya. Wah, korang tahu tak macam mana nak buat? Kita tengok iklan ni. Untuk yang tak tahu, kita bersiaran dekat 2 platform Kopi dengan Kak Fin, menerusi Instagram Fin Jamal sendiri dan juga Facebook Fin Jamal RTW. So kalau ada problem kat mana-mana, korang switch, okey?
Okey. Okey. Kita terus mulalah soalan. Sebenarnya seram tajuk kali ni kan. Tu dah nampak energi macam sangat slow je. Masih terkesan dengan lakonan ke? Tak. Bukan. Episod kali ni dia memang tajuk dia seram sikit. Okay. So, Alia terus ke soalan pertama lah. Ugutan seks ni Kak Fin, salah dua-dua pihak. Kalau tak minta, takkan jadi. Tak bagi pun, takkan jadi. Okey. Betul tak? Ugutan seks ni sebenarnya salah dua-dua pihak, bukan salah satu pihak sahaja. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, macam mana sekalipun ada ketakutan dah orang sebelah ni. So macam mana sekalipun kita kena akui tak ada demand, tak ada supply. Macam tu. So tadi pun Ali ada cakap benda alam ni terjadi pada orang-orang terdekat. Tak adanya kalau macam stranger tiba-tiba boleh dapat gambar kita. Melainkan stranger tu sejenis peeping Tom yang duduk dekat atas bumbung rumah kita waktu kita toilet, lepas tu dia ambil gambar waktu kita tengah pergi toilet tu. Itu memang ada penyakit macam tu, perverse macam tu. Cumanya hari ni kita fokus sextortion kepada yang memang kenal each other. Kalau peeping Tom ni dia biasa dia sesama sendiri, jadi tak ada nak share-share dengan orang, dia akan simpan je. Kalau sextortion ni adalah apabila ada macam kiranya ada apa orang kata ada barangnya, lepas tu dia boleh gunakan for each other. Dia boyfriendnya minta, girlfriendnya bagi, ataupun girlfriendnya minta, boyfriend bagi. Dia seorang minta, seorang bagi. Jadilah dia. Dia tak perlu nak tunggu banyak-banyak. Lepas tu bila dah ada yang memberi, ada yang meminta, ada yang membagi, dia akan ada golongan seterusnya, iaitu orang yang membantu untuk menyebarkannya. Tapi kita fokus kat depan ni dulu. Yang minta tu salah, yang bagi pun salah. Dua-dua salah. Senang cerita. Bukan salah orang yang bagi saja kan? Dia salah dua-dua. Betul. Kalau katalah macam kalau saya tak apa alasan yang biasa orang bagi? Kalau saya tak bagi, dia nak break dengan saya. So, kau lebih nak berada dalam hubungan yang macam ni ke daripada macam kau lebih rela buat bagi gambar macam tu daripada macam putus. Faham tak? Macam kita kena faham orang-orang yang memberi gambar-gambar macam ni memang tak ada lain insecure. Maksudnya insecure ni bukanlah apa. Maksudnya kalau aku tak bagi, dia akan break dengan aku. Kalau tak bagi, dia akan, kalau bagi dia tak sayang aku. Benda-benda macam tu. So that is why cara nak menjaga diri adalah be secure with yourself. Sampai kalau orang meletakkan sesuatu syarat untuk diri kita, baru kita rasa validated, kita takkan buat. Faham apa yang Kak Fin cakap tu sebenarnya lead ke question nombor 2 tu. Iaitu him over myself. Perempuan biasanya lah bila bercinta, perempuan ni dia lebihkan partner dia dari diri sendiri. Betul kan? Kak Fin setuju? Dia macam ni. Untuk tajuk ni kita tak nak limitkan mangsa hanya perempuan. Maksudnya yang kita sebut macam yang memberi tu biasanya succumb to the partner macam tu. So dia mengatasi aku macam dia over myself macam tu. So kita bercinta dengan dia, lepas tu kita lebihkan dia melebihi diri sendiri. Itu memang kebodohan orang-orang bercinta. Dan bila akak cakap kebodohan, akak tak kata korang saja yang bodoh. Saya juga pernah bodoh satu masa dahulu. So sebagai seorang yang pernah bodoh, saya menggalakkan orang di luar sana untuk jadi lebih bijak daripada saya. Macam tu. Tapi itulah alhamdulillah kita semua berada dalam generasi berbeza. Kalau nak tahu, sextortion ni dia cuma ada boom sebab ada social media. Zaman-zaman akak dulu tak ada ni sangat sebab kita ada jenayah tang lain, faham tak? So macam sextortion ni memang untuk golongan-golongan muda sekarang ni tengah booming sekarang. Memang dia punya statistik memang spiking up, memang sangat tinggi sekarang. Okey, silakan. Scary. Nak tanya terus terang, ada kawan pernah dengar tak benda lain di kalangan kawan? Pernah. Situ sebab dia senyap sebab ada. Dan akak rasa kita dekat sini pun mesti pernah dengar ataupun kawan atas kawan. Memang kita tahu benda alam ni dah terlalu common sangat sampai kita macam kita takut, tapi kat mana kita nak borak pasal benda alam ni? Macam mana kita nak buat bila benda dah jadi? Sebab benda ada stigma. Macam tadi kakak cakap memang salah dua-dua. Of course akak cakap salah dua-dua sebab akak tak salahkan yang minta saja, akak tak salahkan yang memberi saja. Dua-dua memang salah, tapi stigmanya adalah yang membagi tu bodoh. Jadi macam kau kena lagi teruk, kau patut dimaki, kau patut dimarah and everything. Tapi sebenarnya it takes two to tango. So dua-dua patut kena. Cuma sekarang ni instead of kita moping around nasibku, kita kena fokus on what to do now. Betul. Sebenarnya orang yang honestly kita tak fikir kan masa tu macam yelah. Sebenarnya kan akak rasa kita ada fikir benda tu, tapi kita rasa tak apalah, dia takkan buat punya.
Betul? Dialog kan? Gam. Dia macam kiranya berapa kan ini adalah penyakit semua orang yang sedang bercinta. Bila kita rasa kita sedang bercinta dengan seseorang tu, kita dah rasa dah ada red flags, kita dah rasa dah benda pelik-pelik yang dia minta. Kita dah rasa ada something wrong. Honestly, kenapa kita suka abaikan red Itu flag namanya tu? denial, sayang. In denial. Okay, denial is not just a river in Egypt. Itu bukan semata-mata nama Sungai Nil, tapi denial. Kita berada dalam denial. Kita terlalu paksa diri untuk husnuzon sampai benda yang jelas depan mata pun kita tolak sebab kita rasa dia takkan buat aku. Dia takkan punya. Orang yang selalu kena scam dengan orang yang dia sayang, memang kena teruk lah. Kalau kita kena scam dengan orang kita tak kenal, hati dia tak sakit sangat. Betul. Kalau kena scam dengan orang yang kita kenal, itu kita rasa macam marahnya bukan sebab semata-mata kena scam, marah sebab kita rasa bodoh. Itu yang lebih marah tu. Okey. Baru 2 soalan ni. Tak apalah. Sebelum kita proceed soalan ketiga, kita bagi laluan untuk iklan butik dulu. Korang tahu tak korang boleh walk in dekat sini? Kopi dengan Kak Fin Sextortion bersiaran secara langsung di Fintri Sendian Berhad, HQ Susu Juna, HQ Finjamar RTW dan juga HQ Dapur Finjamar setiap selang Isnin jam 11 pagi. Hari ni je kita buat Selasa sebab kita beraya. Okey, kita move on ke soalan ketiga terus. Kak Fin, okey, andaikanlah Alia dalam situasi ni. Okey. Alia dah ada orang ugut Alia dah pasal gambar Alia ni. Apa Alia nak buat? Katalah dia ugut macam aku ada gambar ni. So sekarang better kau bagi aku gambar macam ni pula. Okey, macam faham. what should I do? Betul. Dia bila datang buat urutan ni dia memang takkan habis. Maksudnya Betul. sekali kita dah layan dia akan lagi. Tak ada janji langsung benda ni akan berhenti. But then kita tak nak gambar tu tersebar. Betul. So apa kita patut buat the moment kita dapat ugutan ni? Nombor 1, tell someone close to you. Kena juga speak up. Sebab lagi kau senyap, lagi dia akan makan diri sebab ada kemungkinan kita dalam keadaan blur. Siapa je yang tahu step? Akak tanya kalau ada berapa orang, berapa ratus sedang tengok ni. Macam korang tahu ke step apa nak buat kalau dah ada orang ugut kita? Mesti kita tak tahu, betul tak? So awareness ni memang kena ada. So tell somebody close to you, seseorang yang memang amanah tak akan membocorkan. Kalau rasa seseorang tu memang kita tak, katalah kita tak ada kawan yang betul-betul rapat, susah. kita boleh pergi ke macam ada banyak tempat-tempat yang kita boleh ajukan, macam sebagai contoh SKMM ke macam ataupun polis ke segala bagai gitulah. Maksudnya ada tempat-tempatnya yang kalau untuk zaman sekarang ni ramai pergi terapis and everything kan, jumpa psikologis whatever. So boleh juga pergi adukan kepada Kalau mereka. Okey, katalah kalau kita buat komplain dekat polis, mesti dia orang akan inform parents kan. Itu kejap lagi kita masuk bab tu. Yang pertama tadi kita tell somebody close to you. Yang pasal ni macam biasa orang punya concern adalah nanti mak opak tahu and everything. So macam mana? Jawapan akak daripada dulu sampai sekarang memang macam inilah. Kalaulah yang memang sebaik-baik jawapan memang mak opak kena tahu sebab insya-Allah itu paling-paling mak opak akan buat apa? Bantai kita lah. Of course.
Itu standard lah. Tapi bak kata abah akak, kalau akak buat jahat dulu nakal kan, habis takkan nak kena timang kalau buat salah. Betul tak? Bukan ke kita dah memang tahu apa yang boleh apa tak boleh. Kena tu lantak lah. Macam adab je lah. At least orang yang marah kau ni maksudnya dia ada lagi concern tu lah. Paling-paling pembuang keluarga ke apa benda ke, kita tak fikir. At least kita dah settle. Dia kan sebenarnya the fear of being an outcast tu lebih menakutkan, lebih menyakitkan daripada being outcast by itself. Faham tak? Macam nak cakap dia macam ni. Kita ni macam kalau nak rotan anak ni dah tengah kena rotan, dia tak sesakit macam ketakutan nak kena rotan kejap lagi. Faham tak? Haunting you. Yes, haunting, yes. Benda-benda macam tu. Kita rasa takut kalau mak opak aku tahu macam mana, mak opak aku sakit jantung, mak opak aku gini. Sometimes sebagai seorang yang memang selalu deal dengan parents untuk kes-kes anak yang tak sataraf, dia memang cakap, Kak Fi tolong cakap mak opak saya sebab mesti dia akan gitu, mesti dia akan gini, bla bla bla. Macam rasanya 8 daripada 10 yang akak telefon lah. Apa yang anak-anak tu takutkan sebenarnya tak jadi pun. Mak opak biasanya, tapi lebih sedih sebab mak opaknya dengar senyap air mata. Of course. Itu lebih inilah, itu lebih. Tapi kalau marah tu standard lah, itu refleks manusia lah. Okay. So nombor 2, tadi nombor 1, tell someone close to you. Nombor 2, stop all contact with the offender. Jangan lagi tolonglah Majid. Tolong. Jangan reply. Padahal dia ugut kita ni. Dia ugut kita dah. Stop all contact at that time. Walaupun kita nampak dia ada gambar kita semua. Okay, relax dulu. Macam maksudnya kita pergi kepada next next step. Jangan macam apa kita dapat kalau akak kata dengan Alia, janganlah buat. Apa yang Alia buat? Kadang-kadang kita lagi besarkan lagi kita punya ugutan. Okey, kalau tak nak, tambah ni package ni pula. Tambah package ni pula. Bukan saja gambar, malah kau kena buat video pula. Maksudnya kita start dengan no response. Start dengan no response. Kalau macam kata okey, kau tak nak dengan aku, tak apa. Block je dulu. Kalau jadi dia tak boleh masuk lagi dah. Kita tak nampak apa lagi ugutan yang akan berterusan. Dia nak cakap apa tak apa. Buat relax dulu. Stop dulu dengan apa-apa yang dia nak stop all contact. Okay. Nombor 3, don't delete anything. Okay, kalau tak nak block dia, block dia tak apa lagi. Tapi maksudnya maybe restrict ke apa benda ke, terus macam blue tick ke apa benda tu, buangkan whatever what not, simpan. Ataupun phone ni pendapat akak, phone tu kita terus pass kat orang kita cakap tadi tu. So kita boleh nampak apa ugutan dia whatever what not ketika kita nak buat report. Tapi dalam pada tu kita tak nak tengok benda tu. Make sense tak? Macam sebenarnya kita kena, macam kita tak nak block supaya kita tak tahu apa dia nak ugut kita. Tapi kita tak boleh tengok. Kalau kita tengok, dia akan kacau sini. Oh, biar orang lain yang handle. Faham tak? So tadi kita ada orang yang kita bagi tahu. Nombor 2, kita kena stop all contact. So stop all contact tu kita bagi phone kita pada orang tu, dan bagi orang tu yang macam tengokkan and everything what not. Kita, yang penting kita tak ada contact dengan dia. Nombor 3, jangan delete apa-apa langsung. Just macam simpan dulu. Macam apa-apa gambar yang pernah ada ke apa benda, simpan je dulu. Bukannya untuk awak kawan. Sebab kalau delete pun tak ada makna. Dan perbualan-perbualan kalau delete pun still ada kat situ. So benda-benda tu apa kita nak simpankan, kita nak compilekan, kita nak report kepada polis. Nak jadikan bukti. Nak jadikan kadang-kadang bukti. kita emosi, kita delete. Ya, betul-betul. Macam kau delete belah sini, dia kat sana boleh. Kat sana boleh. Dan macam WhatsApp hanya sekarang ni yang macam kalau kita delete, semua kata delete. Sebelum ni kalau kita delete, kita saja yang delete. Oh, yang disappearing. Yang orang tu kita delete, dia sila baca. Okay. Nombor 4 tadi, tell the cops. Apa yang terbaik, akak selalu pesan benda yang sama kepada yang ada masalah domestic violence ke whatever what not. Benda-benda file ni send kalau kita jangan simpan dekat phone. Kita send kepada email kita. Faham tak? 1. Nombor 2, kalau boleh print semua, masuk dekat dalam envelope, post ke rumah kita, jangan buka-buka. So kita kena send ke email? Sebab biasanya kalau bercinta kan share password. Faham. Kan boleh macam macam kalau boyfriend tu datang delete, wipe and everything kan rugi. Kita dah tak boleh buat apa-apa. Faham tak? Kita kena be smart lah. Janganlah rasa macam saya ada hidden file. Tak payahlah. Tak tahu. Semua itu biasa saja, okey? So jadi benda-benda kita dah simpan tu kita make sure ada banyak kopi. Yes, make sure banyak kopi. Boleh juga kita emailkan kepada kawan kita tadi. Faham tak? So tell the cops. Lepas tu next one, nombor 5, pergi jumpa benda-benda yang pergi jumpa lawyer, sesiapa yang boleh buat legal proceeding. But honestly katalah at my age, Alia punya umur ni masih muda lagi, ada yang masih study. Benda ni terjadi. Macam
kita tak boleh nak afford jumpa lawyer. Okay, faham. So kalau tadi tu itu secara general untuk kita yang dah besar-besar dah tua dah boleh figure things out. So this one adalah daripada PDRM. PDRM memang ada buat dekat portal dia cakap apa perlu dilakukan jika diperasugut oleh pelaku sextortion. Nombor 1, jangan tunaikan permintaan pelaku. Itu nombor 1 boleh cakap. Itu memang syarat nombor 1. Itu memang syarat nombor 1. Jangan bagi. Dia minta jangan bagi. Dia kata kalau tak bagi kena dia nak putus. Kalau tak bagi dia nak putuskan tunang. Kalau tak bagi dia nak lantak. Jangan tunaikan. Okay. Nombor 2, hentikan segala perbualan. See, told you. Polis memang cakap stop dulu. Nombor 3, kumpul segala bukti ugutan yang dibuat oleh pelaku. Nombor 4, balai polis berhampiran. Hanya dengan laporan dan bukti disertakan, pihak polis mampu menjejaki pelaku dan bawanya ke muka pengadilan. Polis akan bagi tahulah what to do and everything. So honestly ada solution dia. Ada, memang ada solution. Cumanya kita tak tahu. Dan lagi satu, kalau dekat Malaysia ni kita ada SKMM. Apa dia punya website tu? Ada dengan Alia? Oh ya, website ni korang boleh buka MCMC Complaint Portal. Kalau korang buka dekat situ, dia honestly simple je. Korang just isi a few details macam daripada mana ugutan tu datang. Lepas tu daripada website ke anything. And then last sekali tu, dekat bawah sekali tu kalau korang tekan, dia ada sextortion. Dia ada macam apa tu? Pilihan sextortion. Subkategori. Betul. Kiranya kita sedang mengalami masalah tu, kita boleh select sextortion tu. Sextortion ni bukan kecil tau. Macam hanya kerana ia non-physical, maksudnya tak ada sentuhan, tak ada penetration, tak ada apa. Just because of that, tak semestinya dia masalah kecil. Dia boleh pergi sampai 50,000 denda, boleh masuk penjara, macam-macam. Ya, dia bukan kecil. So orang yang sebarkan tu boleh masuk penjara lah? Dia ada 3 orang dalam isu sextortion. Yang pertama mangsa, yang kedua pemangsa, nombor 3 keldai akaun. 3 orang namanya keldai akaun. Keldai boleh jadi seekor keldai, boleh juga jadi satu kumpulan keldai. Keldai apa? Segerombolan. Sepuak. Aku tak tahu lah. Macam sepuak keldai aku tak tahu. Maksudnya kalau macam dadah ada keldai dadah. So untuk orang yang tolong membantu sebarkan benda ni, dia pun boleh kena charge. So maksudnya jangan fikir ini kawan aku yang bagi aku gambar ni, so aku just share. Pun awak kena. Okay, what if dia share dekat Alia tapi Alia tak share kat orang lain? Alia tengok. Alia hanya orang yang tengok. Tengok tu Nazil dosa mata kau lah. So tak kena. Tapi maksudnya kita nak cakap dari segi undang-undang. Kalau macam tapi kita kalau ada ternampak video mesti kalau nak share seorang je. Tahu seorang tahu dah seorang. Kan mengepek tu. So macam dia pemilikan ada charge dia, pengedaran ada charge dia. So semua memang akan kena lah. So macam akan bagilah macam akak tak fasih, akak tak fasih undang-undang tapi akak bagi tahu je macam antara benda lah. Sesiapa saja menjual, membolehkan sewa, mengedar, mempamer secara terbuka atau dengan apa cara memasuki peredaran untuk tujuan jualan, sewa, pengedaran, pameran awam, peredaran membuat, menghasil boleh dikenakan penjara selama tempoh yang sampai 3 tahun boleh dengan denda ataupun kedua-duanya. Lepas tu ada akta lagi satu, Akta 211 under komunikasi dan media, tak ada pemberi perkhidmatan aplikasi kandungan atau orang lain yang menggunakan perkhidmatan aplikasi kandungan boleh memberi kandungan lucah, sumbang dengan niat untuk mengacau, mendera, mengugut dan mengganggu mana-mana orang. Yang ini 50,000 penjara setahun ataupun 50,000 dah penjara. Dan lagi satu, kalau kita buat report tadi dekat SKMM tadi tu, SKMM boleh sekat gambar tu daripada diakses oleh orang awam. Yes, boleh. Akan tetapi hanya bermula daripada report tu. Report yang dah disahkan oleh polis. Kalau katalah macam sebagai contoh Alia dapat ugutan. So macam Alia hari ni dapat ugutan, lepas tu Alia biar lepas tu dia betul-betul buat dia sebarkan hari Isnin. So hari Khamis baru Alia buat report. So daripada Khamis tu dia boleh stop akses tu, dia boleh tahan. Yang dah disebarkan yang daripada Isnin sampai hari Khamis tak sempat. Itu sebabnya you have to go to police. Itu sebabnya bila dia start ugut je terus bawa. Benda belum jadi, namanya cover report. So honestly betul-betul boleh cegah lah daripada benda tu. Ya, okey, dengar. Apa macam kita kalau pergi balai polis kita buat apa?
Report. Ada lagi satu namanya cover report. Report adalah bila benda dah jadi. Sebagai contoh, hari Khamis dah sampai, kita buat report. Polis, orang ni buat gini-gini kat saya. Itu hari Khamis. Kalau kita pergi awal, macam sebagai contoh, hari Ahad dia cakap, kalau kau tak bagi aku gambar lagi atau kau tak bagi aku duit, aku sebarkan hari Senin. So hari Ahad tu, yang waktu dia tu terus pergi balai polis dan buat cover report. Cover report adalah benda yang sebelum jadi. Oh, okey. Faham tak? Dia macam kita akan cakap, cover report dia memang ada cakap, saya khuatir tentang keselamatan saya gini. Saya khuatir, itu cover report. Kalau report macam benda dah jadi, so hari Khamis tadi tu. Faham tak? So if you go early, SKMM boleh tolong. Honestly memang boleh diselesaikan lah. Boleh. Tapi sebab kita diam, kita sebab tadi macam kan tadi ada 5 step, bagi tahu orang, lepas tu jangan ada kontak, lepas tu bagi polis. Kita ni nombor 1, kita senyap, tak cerita dengan siapa-siapa. Masuk hari kedua kita, lepas tu dah sampai ke sudah tak dapat nak buat apa-apa. Sebab dah terlambat. Yelah, sebab Alia pun tak boleh nak tipu lah. Kalau Alia pun, Alia takut juga. Kalau Kak Fin tak cakap ni, Alia tak tahu pun sebenarnya benda ni boleh selesai. Alia sebabnya pun mungkin jadi orang yang macam sebabnya untung tengok Kopi dan Kak Fin. Itu sebabnya kena tengok korang. Allah tak kabur pula. Allah kita gurau je. Gitu lah. Honestly memang ada penyelesaian dia lah. So jangan takut. Dan lagi satu, akan nak sebagai NGO yang selalu handle masalah sosial, bila pergi ke balai, polis tanya macam-macam bukan sebab nak sakitkan hati kau. Memang kadang-kadang kedengaran sakit hati. Tapi dengar macam dia tak percaya kita. Macam you je. Macam sebab kita pergi dekat polis, cik saya kena rogol. You je. Siapa macam mana ke. Itu bukan sebab nak nganjing. Bukan. Tapi kita sebab macam akak. Akak biasa dekat DM akak akan terima banyak sangat aduan. Cakap mak saya buat gitu gini. Kalau akak tak adil, akak tu macam you ke teruk mak kau kan. Tanpa kita betul-betul macam kita ada pra tau. Kita kena ada pra judgement ni. Nak tengok betul ke tidak report ni. Sebab kalau akak katalah akak couple dengan seorang Nordin. Lepas tu akak sakit hati dengan Nordin. Akak pergi kat balai polis cakap, cik Nordin ni buat saya gini. Kalau akak polis yang main bodoh, ya ke jahatnya Nordin. Tak boleh. So kena ada juga, dia kena timbulkan doubt tu juga. Sebab story tu one side. Yes. Dan memang bila polis tu tanya dia, kita pun mestilah sebab kita mangsa, kita rasa kau ni tak percaya aku ke apa benda ke. They are doing their job. Kita yang sensitif sebenarnya. Tapi memang ada macam orang macam dekat NGO ke, dekat PDRM ke yang ambil report ke, kadang-kadang memang ada yang tak bawa betul. Tapi in general, SOP-nya memang kena suruh gitu. So hopefully kita fahamlah konsep tu semua. Macam even macam akak pun, orang kadang-kadang rasa macam Kak Fin ni macam selalu macam enable orang jahat, macam victim selalu kena blame. Bukan. Kita kena tanya juga, macam sebagai contoh. Kalau awak datang pada akak dan cakap, saya ada gambar kena sebar gini. Lepas tu saya tak percaya. Lepas tu kita tanya, macam mana gambar dia? Lepas tu bila kita dengar, ni bukan gambar kena paksa. Ini memang kau bagi elok punya gambar. Lepas tu malam tadi gaduh, kau terus nak charge. Selama ni kau tak ada masalah pula bagi gambar. Sebab ini bukan gambar pertama, ni gambar ke-100. Faham tak? So there are so many angle on this issue. So kalau macam katalah, kita selama ni memang buat macam tu, lepas tu baru datang kesedaran, aku dah tak nak buat lagi lah macam tu. Yes. So, cakap je macam selama ni saya tak kisah pun, tapi sekarang saya rasa, sebab saya ingat selama ni dia macam, mungkin memang, just be frank. Memang kena bagi tahu betul-betul. Semua benda dalam dunia ni, kalau nak ada penyelesaian, kena cakap betul-betul. Kita tak boleh tipu diri berdiri. Tak boleh. Tak ada. Sebagai macam akak cakap tu terang lah. Macam mangsa pun kadang-kadang kalau cerita kat kita, dia suka cerita sebelah bahagian je. Dia tak cerita bahagian dia. Malu. Tapi kita nak buat macam mana? I cannot help you kalau awak cerita separuh-separuh jalan. Mana-mana lawyer sekalipun tak boleh nak defend kau kalau cerita kau tak empuk. Faham tak? Sebab nanti orang boleh sentiasa timbulkan the doubts untuk membuatkan kau kalah dalam mana-mana proceeding. So just tell the truth. Sebab walaupun kita bagi dengan rela, bukannya kita rela untuk disebarkan. So it's fine. Betul? Bagi tahu je. Contoh lain, macam bagus ada yang kata macam macam orang perempuan pun ada juga mugut. Ada. Contoh mugutan perempuan sama ada duit atau ajak kahwin. Kalau you tak nak ni, I bagi gambar ni dekat you punya wife. Betul. Parents you. Kalau tak nak I sebarkan, kita kahwin. Ataupun tak nak sebarkan, ni memang banyak lah. So, jagalah diri tu, insyaAllah. Dia jadi pada kedua-dua jantina. Kita tak adalah nak defend perempuan saja. Both kena. Betul. Jaga diri kita, insyaAllah. So, kalau lelaki pun jangan malu untuk go, pergi report. Report saja. Jangan malu sebenarnya. Betul. Okay.
Next question. Macam mana pula Kak? Okay, ni kita dah bincang side yang suka sama suka. Memang saya sendiri yang bagi kat dia, bla 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 bla. Okay, ni what about side yang macam kita dah jaga diri, tapi dunia yang menjaja? Maksudnya macam contoh lah kan, hidden camera, stalker, hacker. Kalau ini memang clear case lah. Dia macam ni lah, macam kalau rape, kalau rogol antara orang yang kita kenal dengan rape yang aku tengah elok je jalan kat Giant, letak barang dekat Giant punya parking, tiba-tiba dekat Giant tu aku kena tarik, kena masuk dalam van, kena bawa tempat lain, kena rogol. Dua kes berbeza, lebih senang nak settlekan kes yang kita tak kenal mamat tu berbanding dengan kes yang kita kena rogol dengan kenalan. Tapi kalau macam ni kira sextortion juga kan? Ini biasanya macam biasanya orang tu tak kenal kita, melainkan dia tak kenal kita, tapi maybe melainkan kalau memang dia memang stalker kita yang menggunakan tu, dan itu lagi clear lah, kita lagi senang buat report. Kalau dia step tu tak sama. Maksudnya macam kalau kita lagi lah, kalau orang kita tak kenal lagi, kita macam apa hal dia ni kan, kita confirm akan lagi bagi tahu orang, lagi kita lagi tak takut cakap dengan orang kalau kita memang tak salah. But then still scary sebab contohlah dia ambil gambar bogel kita. Itu still scary, dia nak sebarkan. Of course lah. Walaupun bukan salah kita. Betul. Orang masih takut juga kan? Mesti. Tapi yang penting, first step tadi, cakap dengan orang, lepas tu simpan bukti, beritahu polis segala bagai. Tapi like I told you just now, kalau kita memang tak salah, kita lagi macam tolong aku aku ni. Berbanding dengan kalau memang alamak aku membuat salah macam mana ni. Faham tak? Faham. Orang tak kenal ni lebih senang lah. Yes. Tak ada emotional attachment macam tu. Tak, macam ni. Kalau kan orang suka buat social experiment segala bagai. Kenapa kita suka layan social experiment? Sebab kita tak tahu orang tu siapa. Kalau orang tu kita menyampah, dia memang kaki buat gimmick segala bagai, tergolek atas jalan, kita bukannya nak tolong, kita nak ambil kau. Aku dah agak dah, dia ni perangai macam ni, konten. Betul tak? Kalau orang tu kita tak kenal, kita punya insting, protective instinct tu memang ada. Okey tak makcik ke semua? Lagi pula. Betul. Itu yang macam kadang-kadang, bukan minta maaf nak cakap, kita pergi dekat pakcik-pakcik tepi jalan, ni anak dia siapa ni, kesian pakcik ni. Kita tak tahu masa muda dia mungkin dia tarik dadah, dia buat anak dia teruk-teruk sampai anak dia, faham tak? So we are not in the position of judging, tapi of course kita patut kesian pada semua orang, tapi itulah kita tak boleh nak terus boom semua orang terus gini. So elakkan judging, dan untuk kita pun kalau kita benda dah jadi, this is our time untuk move forward. What can we do? Honestly, untuk siapa-siapa yang macam contohlah kita kan, yang tak ada kena-mengena, tak ada kena ugut apa-apa, still please hafal these steps. Tahu kita boleh sebab tolong. Mungkin kita lah orang pertama yang dia macam kita orang tu. What if dia tanya kita? Pasal kita, Allah Kak Fin cakap apa ni? Lepas tu cakap, aku macam tahu, kejap aku tahu ni, Kak Fin dia cakap ada 5 step. Yang pertama. Tapi jangan risau, kalau korang lupa, buka YouTube by Pinjaman. Oh my god. Ada ulang tayang. Sempat lah buka, gitu, insyaAllah. Tapi betul, honestly tolonglah macam ingat steps ni, sebab kita mungkin boleh tolong orang kan, kita nak elakkan daripada benda ni jadi. Betul. Okay, so, kalau ada cikgu-cikgu ke ada kat sini, buat awareness, bagi tahu orang. Walaupun benda tu tak jadi lagi, it doesn't hurt to educate orang. Betul. Alright. So sekarang saya nak bagi peluang kepada penonton untuk tanya soalan dekat bawah, sebab lepas iklan ni kita akan terus jump ke Q&A session, mana Alia akan baca soalan daripada korang untuk Kak Fin. Okey, sementara itu kita rehat kejap, kita tengok iklan RTW.
Kopi dengan Kak Fin, episod 9, Sextortion, bersiaran secara langsung di Fin3HQ, HQ Susu Juna, Pinjaman RTW, Dapur Pinjaman. Banyaklah, korang boleh walk in dekat sini. Kita orang buka hari-hari daripada pukul 9 sampai 6 petang. Wow, ada translator kat sini. Okay, so sekarang kita terus jump pada question daripada korang. Okey, soalan yang pertama daripada Ira Nabila. Assalamualaikum Kak Fin. Saya nak tanya, how to jaga pergaulan lain jantina without putus silaturahim or sound rude? Anda baru kenal saya ke? Jeling sikit tengok sini. Jeling sekali. Tapi bagus. Anak-anak muda ke kan? Anak-anak muda biasalah tu. So macam ni. Silaturahim ni hubungan yang ada kena-mengena serahim. So kalau kawan-kawan ni tak ada silaturahim. Silah maksudnya hubungan rahim. Rahim kita. So sebagai contoh silaturahim. Mak kita maksudnya mak kita datang dari rahim mak kita. Ataupun pakcik kita maksudnya kita ada kena-mengena dengan dia sebab dia datang dari rahim nenek kita. So kita datang dari mak kita daripada tanah. So itu silaturahim. So antara kawan-kawan tu namanya kebajikan sesama manusia lah. Okey, so tadi kata macam mana nak jaga silaturahim. So sebenarnya silaturahim tak ada. Okey, tapi kebaikan sesama manusia tu ada. So kebaikan sesama manusia dia terbatas dengan syarak, iaitu kalau macam katalah tak jaga ikhtilat. Lebih baik tak berkenalan daripada berkawan tu. Faham tak? Kalau kita berkawan kena ada batas. Tapi biasalah sebab mendalam ni dah jadi culture, lelaki perempuan mencampur aduk. So apa yang kita boleh buat adalah kita taubat dan jangan buat lagi. Cuba sedayanya untuk menjaga diri kita daripada melampaui batas. Okey? Itu je lah yang penting, jangan melampaui batas. Alasan tak nak nampak rude tu, itu sebenarnya adalah alasan yang syaitan tolong bisikkan kat telinga kita setiap kali. Bila kita nak buat, bila kita dah biasa buat jahat, nak buat baik, syaitan akan pujuk. Janganlah nanti dia kecil hati. Sebagai contoh, kita dah biasa pergi clubbing sama-sama, lepas tu kita macam nak, aku tak nak pergi clubbing lagi lah. Lepas tu syaitan cakap, tapi selama ni, dialah kawan kau. Waktu tak ada orang pun percaya pada kau. Ada kawan-kawan kau yang semayang tu kawan kau. Pandai syaitan tu, ayat-ayat dia. So kita end up membiarkan diri kita berada dalam kemaksiatan sebab kita nak jaga hati orang. Sebenarnya bila kita tanya diri kita Allah dan Rasul ataupun kawan-kawan, of course Allah dan Rasul lebih berat daripada kawan-kawan tu. Kalau katalah kita nak jaga semayang tapi kawan-kawan cakap kalau kau semayang nanti aku kecil hati sebab kau buat aku rasa macam kau ni baik macam lebih baik daripada aku. Lepas tu tak apalah, aku tak semayang dulu untuk kau, kita together. Ibarat itu lah. Begitulah ibaratnya. So itu adalah kebodohan yang nyata. Jangan macam tu. Okey? Wallahu a'lam bisawab. Memang menjawab betul. Okay. Ni ada a few question yang lebih kurang sama daripada Kakak Ninja, daripada Nur Syakila dan juga Buyat 89. Okay. Semua ni pasal macam mana pula dalam situasi masa bagi tu memang voluntarily bagi. Sebab yelah jahil bla bla seronok, tapi dia nak berubah jadi baik and tinggalkan. Tapi kena pula urutan macam ni. Sama. Sebab memang biasanya dapat gambar ni bukan atas macam katalah tengah ni tiba-tiba boyfriend cakap buka baju sekarang, buka baju, ambil gambar. Tak. Biasanya macam buka baju sikit. Biasanya kita akan begitu. So benda yang voluntary, lepas tu benda tu digunakan ke atas kita. So still sama juga step dia, cakap saja. And again, be clear with the police. Saya dulu gini-gini, saya cakap tu terang. Dan sebab dan dunia ni bukan awak seorang je macam tu. Sebab honestly, polis tu dah tak kenal kita. And then kita ni mengadu ni. Bila kita tak bagi tahu cerita yang betul, lagilah. Dan kita ni orang yang biasa buat benda dalam sini, kita nak bagi tahu terang lah. Kita boleh baca dah situasinya. Lepas tu kita nak tak ada yang unik pun. So bila kita macam bila macam ceritanya macam ada skip chapter, kita macam kau ingat aku bodoh ke? Jadi macam orang asal nak tolong tu jadi macam geram. Kenapa gitu? Itu nanti dapat informasi tak betul. Cerita awak ni. Cakap je tu terang. Cik, saya pernah bodoh. Saya masih bodoh. Saya buat gini, cik. Gini. Biar je. Saya faham cik akan nampak saya bodoh. Tapi saya dah sedar berkebodohan saya, cik. Saya nak betulkan diri saya. Tolong saya, cik. Gitu. Dia sebenarnya tak ada apa yang perlu dimalukan. Kalau kita sebenar-benarnya memang dah tak ada relation dengan diri kita yang dulu tu. Faham tak? Macam akak sekarang, orang selalu macam ungkit-ungkit masa silam kita. Akak sebenarnya, akak boleh distance myself from that old me dah. Orang nak kata apa macam bagi akak macam kata contohlah kita kata dah terima. Macam kau dulu gini lepas tu macam aku tak buat apa dulu. Aku tak boleh nak buat apa. Aku dah bukan itu yang dulu. Tapi kalau kau masih tak move on, kau masih stick dengan aku yang itu, then it is you. Aku dah try dah untuk jadi yang baik ni. So macam do not
macam I understand kita selalu ingat diri kita yang dulu sebagai ibrah untuk hari esok. Tapi cukup tak kat itu. Jangan terus hang your neck yang dulu tu macam pegang ke mana-mana because you gain nothing from that. Okay, kita apa pun kebodohan kita satu masa dulu, kita pernah share gambar kita, gambar atas katil bersama dengan boyfriend kamu benda, lepas tu kita dah nak kahwin, boyfriend cakap aku share kat lelaki kau gitu. So tak apalah, Akak selalu pesan macam ni tau, quote lah apa benda yang buat korang takut sangat sampai orang tahu. Macam sebagai contoh, takut suami sekarang nak ceraikan kita, takut mak bapak kita buang kita, tapi itu benda silam kita. So apa yang Akak boleh pujukan adalah be confident dengan you today, yang kalau katalah sebagai contoh, suami kita tahu masa silam kita teruk sangat, lepas tu bila dia tahu, dia terus nak ceraikan kita. Tell yourself, if that is my worth in his eyes, then tak apa. Betul. Cukuplah aku ada Allah. Aku dah betulkan diri aku. Kalau aku tinggalkan macam ni, mungkin itu cara Allah nak cuci kita daripada toxic people around us. You know, macam benda tu Akak memang pegang betul dan Akak rasa memang memberi kesan dengan pilihan-pilihan Akak. Macam of course dulu kita rasa macam insecure sangat. Macam aku dah ada lelaki, aku kena jaga ni. Aku ada anak, aku kena jaga ni. Tapi sampai aku macam kebelakangkan the better version of me. Sebab macam I can be a lot better, tapi sebab nak jaga hati orang, macam aku macam pause myself kan. Tapi fikir-fikir balik, if my new self is somebody yang memang aku betul-betul comfortable with dan orang tak nak, then I understand. Kita pun tak boleh nak marah orang. Kita ni pula bila macam aku dah berubah, aku nak kau terima yang aku sekarang dulu. You cannot force people to accept the new you ataupun to accept the past you, sebab kita selalu lupa macam mana kita buat orang. Betul. Faham tak? Tu sebab sekarang ni Akak, kalau orang buat Akak ke apa benda ke, macam Akak akan cakap kepada dia, Akak, itu pilihan dia dengan hidup dia, ini pilihan aku dengan pilihan aku. Kalau macam katalah kau expect aku untuk terima kau untuk memuaskan hati kau, aku tak boleh buat macam tu. Sebab aku kena jaga my mental health dulu. Faham tak? So kalau katalah kita macam takut suami, kalau kita hidup dalam ketakutan suami kita akan ceraikan kita bila tahu masa silam kita, sampai bila kita nak happy macam tu? Faham tak? Kita tak boleh nak ubah masa silam kita. Suami katalah the moment tahu, kita pun apa kita boleh buat? Istighfar, ya Allah, inilah kod balasan dulu, tak apalah. Aku ubah diri aku. Tak apalah kalau ini bukan jodohnya. Siapa tahu Allah akan datangkan lelaki lebih baik daripada suami kita sekarang. Sebab kita selalu takutkan benda yang tak jadi lagi. Exactly. Selalu kan Akak cakap itu? Benda belum jadi kita takut, fikir macam-macam, overthinking, menyusahkan orang. Okay, next question from Facebook. Facebook, Jiwa Ilusi tanya, wow, kes gangguan seksual yang mempengaruhi minda dan fizikal di alam maya, macam mana kita nak atasi? Atasi macam mana? Tak faham. Mungkin maksud kes gangguan seksual yang mempengaruhi minda dan fizikal alam maya, macam mana nak atasi? Mungkin maksud dia gangguan seksual tu daripada alam maya, tapi dia ganggu mental dengan fizikal kita agaknya. Oh, sebab our reality right now is social media. Because you define your life based on how people see you on social media. Sebab itu kau terlalu nak establish diri kau on social media. Kau establish kau makan sedap, kau establish kau travel, kau establish macam-macam. Sebenarnya kau dekat rumah tengah upload ni, duduk baring, rambut berkabai gitu ah. That's not the real you. You put just this one image of yourself, and then so whatever it is, your brain is stuck there in that reality. Terlalu banyak sangat ke? Banyak bitter pill ke? Faham tak? Tu sebabnya untuk orang macam korang akan nampak ada jenis-jenis orang yang tak hidup kat social media. Betul. Maksudnya ada tapi tak hidup kat situ, because those people present in real life. Setuju. Be present in real Being present in real life makes more sense. Tanya Akak, tanya kawan-kawan Akak. Kau tanya aku jawab je lah. Tanya kawan-kawan Akak ataupun family Akak, waktu bila social media Akak senyap? Waktu family datang, waktu Akak tengah hang out dengan staff, because I forget my social media bila Akak ada dengan real people. You know, macam ada pagi tadi Akak baru share with with Kak B, my best friend. Ada satu video kelakar lah, orang macam dia dengan I dah best friend berpuluh-puluh tahun. Ya ke? Berapa banyak gambar korang berdua? Dua. You know? Yeah, because you enjoy that time. Enjoy. Macam so sebab tu kenapa korang boleh kacau fikiran korang, macam benda yang berada kat social media korang rasa itulah segala-galanya. Faham tak? And we fear the macam netizen. Kalau netizen tahu, sebenarnya
macam kita pandangan fikir orang. kalau nanti dah viral macam mana. Sebenarnya kadang-kadang mak abah kita tak baca pun benda tu. Melainkan orang cakap dengan dia ke apa benda ke. Masa akak dengan akak cakap tu terang ini akak zaman muda dulu. Akak cakap, dan akak bercerita langsung bukan atas dasar nak mengglorifikan akak punya dosa masa silam. Tapi akak cakap tu terang. Pada satu masa dahulu akak memang suka, macam zaman akak tak banyak dancing club tau. Maksudnya macam club kan sekarang macam boleh joget, macam ada gym whatever gitu tu. So masa zaman akak kalau nak pergi dancing ni memang pergi club. Akak lillahi ta'ala akak tak pernah minum arak. Akak memang suka untuk pergi dancing. Dia tak ada kelas. Tak ada. Okay. So my ex boyfriend then, okay, minta maaf lah kita share ni dulu dosa silam my ex boyfriend then ambil gambar yang akak upload dekat, padahal gambar kan kalau kita pergi club macam ambil gambar dengan kawan-kawan tak ada harap, tak ada apa dekat depan tu. Macam kita pergi situ gambar tu dia print screen, dia print pakai printer, dia tunjuk dekat akak. Dia kata kau sayang bapak kau kan? Kau tengok macam mana aku pisahkan kau dengan bapak kau. So gambar tu satu dekat muka akak. Dia kata satu lagi sebab of course bila kita dapat kita koyak lah. Jangan macam ni. Lepas tu macam dia kata aku dah send kat bapak kau. Plus snail mail. Level gigih. So ketakutan nak menunggu seminggu surat tu sampai. Ya Allah, Allahu Akbar. So of course I understand this topic so much because I experienced it. Kalau boleh tambah panjang sikit cerita ni lah. So masa akak dah tahu tu katalah hari Isnin, surat tu tak sampai-sampai lagi. Setiap hari akak menunggu bila surat ni sampai. So, pada satu hari tengah dalam kelas akak nampak telefon nama abah. Akak tahu abah akak orang kampung. Dia tak akan telefon dia tak akan telefon siang. Dia mesti telefon malam nak jimat duit katanya. So bila dalam kelas waktu pagi dia call, akak tahu ini dah sampai lah. Akak angkat telefon, akak tak lari. Akak angkat telefon, apa kau dah buat ni lah? Sekuat-kuatnya akak dengar gema suara dia dekat dalam rumah. Kalau cerita dia cakap nak nangis. Hukuman yang paling besar adalah mengetahui kita dah mengecewakan mak bapak kita. So I understand. Ketika orang biasanya akan larikan diri daripada face our parents kalau dengan masalah macam ni, I went back straight. Dapat tahu je akak terus cakap dengan lecturer saya nak balik rumah, saya ada masalah. Akak terus balik ambil bas mana sampai akak sampai rumah 3 malam straight akak kena bantai dengan abah. But because I know I was wrong, so I let it. Bagi kita kalau dah buat orang marah, takkan kita nak suruh dia sabarlah? Ataupun takkan kau ada expectation level mana dia layak nak marah kau? You do not know how much you hurt people. And if people need 3 days untuk puaskan hati, untuk bantai aku, tak apa bah, 3 hari, bagi 3 hari. 3 hari straight aku kena bantai. Hari ketiga tengah bantai abang akak terduduk, barulah dia bercakap, kenapa ngah? Oh man. I remember the story. Yeah. So itu cerita dia. So jawapan dia adalah just get off social media. Jawapan pendeknya adalah, apa yang akak boleh kata adalah sebenarnya, kejap. Saya cakap apa yang kita takutkan tu, itu monsternya. Itu yang sebenarnya jahatnya. Hadap. Kita orang Islam, kita buat salah, kita hadap. Kita taubat, kita minta maaf, kita jangan buat lagi. Settle. You cannot change the past. Kita boleh macam minta SKMM block ke apa benda ke, tapi benda dah jadi. So you prove to people that you are no longer that old self. Akak ingat lagi akak cakap dengan suami, kita ni pun dulu jahat yang. Kalau kita macam minta maaf, expect orang terus layan kita macam tak ada apa-apa, itu tak logik, itu bukan reality. Realitinya dah buat salah, kita tebus. Sampai bila kita nak tebus? Biasa soalan orang macam, aku dah minta maaf, takkan aku nak tebus berkali-kali? Kau sakitkan hati orang, kau tak tahu berapa banyak hati dia dah terhiris. So kalau ia memerlukan 10 hari untuk kita tebus, 10 hari. Kalau ia memerlukan 2 tahun, 2 tahun. Kalau kau rasa kesalahan kau tu patut ditebus, maksudnya macam kau takkan lega, kau buatlah sampai bila-bila. Kalau kau rasa dah 2 tahun kau buat, patut lantak kau lah, aku rasa macam membazir dan tak payah. Sama dengan taubat. Ada orang rasa taubat sekali cukup. Minta maaf sekali cukup pada Allah. Taubat sekali, tahajud sekali, settle. Ada orang setiap malam dia sujud pada Allah, dia rasa aku takkan settle dengan dosa aku dengan Allah ni. You understand? So insya-Allah apa yang kau takut dekat social media tu sebenarnya ni je.
Nothing physical. Paling-paling pun orang kata kau, orang kutuk kau. Buatlah social media baru. Itu je. Betul tak? Apa lagi? Sebab tak adalah macam waktu nak guna pisang goreng 3. Kau kan yang masa bogey tu. Tak ada. Orang tak perasan pun. Biasanya kita overthinking ni. Kita yang rasa orang macam pandang-pandang kita. Betul. Okay. Wallahu alam bisawab. Okay. Dia punya solution adalah hadap. Hadap. Betul. Betul. Okay. Soalan seterusnya. Kak Fin. Ya. Apa ni? Nur Syazwani tanya, Kak Fin boleh ke proceed report tanpa pengetahuan family? Tadi baru Boleh. Oh boleh. Boleh, tapi macam banyaklah maksudnya polis tak ada macam bapa kau mana. Tak ada. Melainkan awak bawa umur kena. Okey, kalau awak sendiri tak ada masalah. Cumanya kalau awak tanya patut tak saya bagi tahu mak bapak saya, kita tengok situasi. Kalau kita rasa benda ni memang akan jadi besar, bagi tahu je. Tapi kalau kita rasa benda ni macam mamat ni ugut je lebih dan ikut pada kita. Yalah, lebih baik dia orang dengar daripada kita sendiri. Itu akak percaya. I believe in that. So bagi akak baiklah aku cakap biar dia dengar dari mulut aku. Ya. Itu sangat penting. Betul. Faham? Okey. Ni macam kita semua makin lama makin tone down so macam kita dah nakal. Okey, kita jawab soalan Facebook pula. Syazwan Akmal tanya, Kak Fin, baru-baru ni tular video tarik tudung atas alasan social eksperimen. Adakah mangsa eksperimen boleh membuat aduan gangguan sosial? Adakah aduan seperti ini didengari? Bagus soalan ni. Yang pertama, yang itu pelakon saja. Jangan itu memang pelakon. Dia macam sebenarnya in reality tak pakai tudung pun. Okey, tapi bagus soalan dia. Maksudnya kalau katalah kita tengah minum air, tiba-tiba zap orang tarik tudung. Maksudnya dia buat dekat orang. Dekat orang. Kalau macam katalah saya minum zap, dia tiba macam ni. Boleh tak kita buat record? Silakan. Saya sangat menyokong anda untuk bawa turun orang jenis begitu. Buat konten macam tu. Yes. Ada semalam akak nampak entah siapa dia punya konten macam ada macam orang tengah dating. Lepas tu tiba-tiba datang, Assalamualaikum, nak tanya boleh tak kita makan babi? Lepas tu macam awak ni babi makan apa haram couple. Lepas tu macam itu harassment. Itu boleh report juga. Okay. So sebenarnya kalau social content segala bagai ni, sebelum dia upload, dia kena dapat signature mengatakan saya okey dengan benda semua. Kalau dia tak okey, dia nak proceed dengan saman, boleh. Walaupun dia kaburkan muka kita, tukar suara. Memang tak boleh. Macam kalau kata macam katalah akak tengah sebagai contoh kemarin akak pergi fast food ni nak orderkan makanan Juna. Lepas tu manager dia minta kita isikan questionnaire segala bagai semua. Lepas tu macam cakap tak anda. Lepas tu dia paksa siap tarik telefon kita. Tak apalah biar saya isikan. Lepas tu so itu harassment. Kalau kita tak nak berada dalam situasi tu, tapi kita dipaksa untuk berada dalam situasi tu, itu harassment. Kita boleh. Tapi masalah leceh lah. Nak buat report segala bagai ni sebab kat Malaysia ni orang tak berapa rajin nak buat undang-undang punya proceeding. Sebab macam banyak benda. Dan kadang-kadang kalau kita pergi pun sebagai contoh, kalau kita pergi sekalipun, macam katalah dah kena ugut segala bagai, kita pergi kat polis segala bagai, ada je kemungkinan kita kalah balik. Betul lah. Halfway. Sebab macam kadang-kadang bukti tak ada ataupun kita tunjuk lepas tu ini. So, apakah cara paling betul sekali untuk mengelakkan benda jadi? Jaga batas pergaulan. Jangan buat. Itu je. Memang tak boleh nak kata apa. Dia memang pencegahan tu sebenarnya itu memang confirm. Itu memang paling senang. Memang sebab kalau dah jadi memang kita boleh effort. Tapi effort je yang kita ada. Ini kita nak cakap kalau benda tu belum jadi. So cegah please. Tapi kalau dah jadi, kita ada solution dia. Kalau belum jadi, tolong cegah. Okay. Betul lah kau cakap. Betul cakap Kak. Betul sangat. Betul. Okay, next question. Wow, Nurins tanya, macam mana kita nak nasihat anak lelaki yang melakukan benda tu supaya dia berubah? Mungkin bagusnya, bagus. Takutnya. Mak bapak sebenarnya daripada anak tu kecil, kita dah boleh nampak tendensi anak untuk jadi macam mana. Kita boleh. Memang betul. Sebenarnya boleh. One of my good friend nampak anak dia macam ada tendensi tu, terus bawa pergi child psychiatrist. Good. Memang kena. At least kita dapat diagnose. Sebab kadang-kadang ada budak ni dia macam dia mungkin tak mesti ada something wrong. Maybe dia ada ADHD ke, maybe dia ada macam dissociative identity ke, benda segala bagai. So kita tak tahu macam mana. So kalau katalah dah terlambat ke macam mana, apa yang akak boleh buat adalah kita sebagai mak bapak, kita kena tolong pastikan dia tak lagi melingkup lah. Macam itu je akak boleh cakap. Pendapat akak,
Ini akak tak kata semua orang patut buat ke apa ke. Sebab akak ni, akak punya approach macam abah akak sikit. Okay. Sejenis macam akak strict sikit. Kalau akak nampak anak akak boleh membuat gangguan kepada orang ke benda segala bagai, then akak kena masuk campur yang secara masuk campur kau-kaunya. Tapi abah akak macam tu pun masa akak usia sekian-sekian lah. Kalau macam dah tua-tua ni tidaklah dia boleh masuk campur. Maksudnya macam apa ni namanya, sebagai contoh, kalau katalah akak tahu anak akak ada buat benda tak baik dekat social media, akak ambil social media tu. Betul? Tu je. Macam dia kalau dia tak ada the weapon, dia tak boleh nak hurt people. So macam kalau kita tahu anak kita memang buat benda macam tu kat orang, dan Kita sebagai ibu bapa kita sebagai ibu bapa. cegah. Sebab kau tak cegah sekarang, dia masuk penjara nanti. Betul. Kan nak masuk penjara dah tak jadi apa dah. Kalau katalah macam dia tak buat lagi, tapi tendency tu ada tu, sentiasa buat awareness, busy kan anak kita daripada macam kita kena buat pantas lah. Tu masalah. Okey, wallahu alam bisawab. Okey. Lagi. Okay, last question lah. Daripada Aishon My Hair. Daishon. Bagaimana kalau ada pemikiran yang polis pula akan memanipulasi maklumat yang diberi? Dia sebenarnya macam ni. Kalau kita ni memang jenis bersangka buruk, semua benda boleh jadi. Faham tak? Kita cerita dengan orang, nanti orang beritahu orang. Kalau cerita dengan psikiatris beritahu orang, semua akan gitu. Sebab apa? Sebab kita dah ada trust issue tadi tu sebenarnya. Sebab orang yang kita paling percaya dan sayang, boyfriend kita ke girlfriend kita, buat macam tu kat kita. So kita terus hilang kemampuan untuk percaya siapa-siapa saja. So apa yang kau boleh cakap adalah kalau PDRM ada yang buat macam yang ambil report tu buat macam tu, kita reportkan dia sekali. Ada penyelesaian dia. Ada penyelesaian dia. Setiap ada. SOP sangat penting. Tapi kita jangan overthinking lah sebenarnya. Benar, insya-Allah. Okey. Rasa tu sajalah jawapan soalan yang kita boleh jawab hari ni. Rasanya tu sajalah. Kak Fin rasa apa conclusion hari ni sebenarnya? Kalau pada Alia rasa sebenarnya Okay. Sorry korang live terputus tadi Sorry. Sorry sangat-sangat. Kita dah baru habis soalan last sekali. Sekarang kita dah habis soalan dah. Dah habis dah ke? Okey, masuk balik dah. Okey. Sorry guys, sorry. Tak pasti kenapa. Bukan. Instagram sekarang memang 1 jam saja maksimum. So always lepas ni kalau namanya, korang dengar tak suara? Macam tak dengar je. Gambar tak ada okay, loading. Sorry. Okeylah. Okay. Just nak bagi tahu, lepas ni kalau katalah dia termati, korang akan masuk balik kat sini ataupun nak senang pergi dekat Facebook. Fin Jamaah RTW. Ya, betul. Gitu. Sebab kita live dekat 2 platform. Jangan risau. Okey. Apa conclusion hari ni pada Kak Fin? Conclusion hari ni, apa yang Kak boleh cakap adalah prevention is better than cure. Semua masalah pun memang prevention is better than cure. Betul. Medically speaking, socially speaking, semua masalah memang prevention is cure. Dan sebenarnya Al-Quran dan sunnah memang fokuskan pada pencegahan. Makan, dari segi makan berpada-pada, dari segi berkawan, jaga ikhtilat. Apa tajuk sekalipun memang apa masalah dunia? Bagi akak satu masalah. Bagi apa contoh? Gastrik, makan berpada. Apa lagi? Duit tak banyak. Dan duit tak banyak dan kita cegah kita punya mata daripada memandang orang kaya. Betul lah. Tentang mencegah. Betul. Tapi bila kita pesan, itulah anak-anak je. Awak tak faham. Susah je tu. Dia macam kita kena nak berubah tu, insya-Allah. Wallahu a'lam bisawab. So insya-Allah, thank you so much guys. Minta maaf untuk mana-mana technicalities ke issues. Hopefully korang dapat banyak information hari ni. Kita nak recap tadi, 5 benda yang penting kalau ada ni? 5 benda. Kalau benda ni terjadi pada anda ataupun orang yang anda kenali. Step pertama adalah tell somebody close. Bagi tahu orang yang rapat dengan kita. Tell someone lah. Tak kisah tak semestinya close. Mungkin orang-orang yang macam bertanggungjawab ke apa benda. Betul. Number 2 adalah Stop contact with the person. Offender. Offender. Orang tu yang ugut kita tu. Jangan reply. Jangan layan dia. Biarlah dia jangan kata delete. apa. Jangan reply. Lepas tu kalau macam you tak reply kita putus betul. Lantak kau. Putus lah kat situ. Lagi bagus putus kat situ. Dah buat apa kau sambung. Macam tu. Nombor 3. Yang ketiga, jangan delete apa-apa sebab
beauty. Yeah. Beauty sangat-sangat penting. Sangat penting. Nombor 4. Tak Nombor dekat. 4. Ya, betul. Itu penting sangat-sangat. Nak Kalau talak kau tak report memang polis kena. dah susah. Kalau dia baru bagi tahu, kita buat cover report. Kalau benda dah jadi, kita buat report. Maksudnya dua-dua ada penyelesaian dia. Just Yes. pergi report. Betul. Dan yang kelima, pergilah law firm ke mana-mana yang boleh tolong uruskan isu-isu macam ni. InsyaAllah at least kalau dia dah macam telanjangkan kita di mata social media, kita minta 50,000 pada dia. Kita ugut dia balik. Betul. Oh, lagi satu macam yang bagus, korang ambil tahu law apa yang ada. Bila sebelum kita nak stop contact tu, kita send 2 kanun yang penting tadi tu. Hantar dekat dia. Tahu Hantar tak dekat kalau dia. ugutan seks ni, kalau saya buat report apa akan jadi? Tak payah buat cerita macam tahu tak payah. Tak Dia payah. cakap saya ni, send Screenshot. aja. Pap. Kanun yang pertama. Pap. Kanun yang kedua. Ambil Lepas tu, tau. kita pergi buat report. Yes. Lepas tu dia pula tell somebody. Dia pun tak lili juga. Saya terima ugutan. Aduh, ngang betul lah. Okay, so insyaAllah. Alright. So, harapnya episod kali ni memang ada dapat bagi sedikit, keizafan. Information yang penting. Kita walaupun tak jadi pada kita, janganlah tak layan episod ni macam tak nak tengok. Tengok. Tak ada Mungkin kena untuk kawan-kawan kita, Ya, kan? betul. Untuk orang InsyaAllah. lain, insyaAllah. Okay, so jangan lupa untuk follow and subscribe serta turn on notification supaya tak terlepas the next Kopi dengan Kak Fin. By the way, next Kopi dengan Kak Fin tu episod last tau. Lepas tu, kalau episod last untuk season 1. Season 1. Tadi kita ada season baru tau. Nama dia Dabu Gelap Hujan. Lepas tu, kalau korang ada feedback ataupun cadangan untuk tajuk episod depan, korang boleh email dekat kdkf@fin3.com. Kita orang baca, boleh bagi cadangan dekat sana. Okey. Lupa nak cakap, untuk parents yang sedang menonton ke ataupun dah tengok daripada tadi, kawan-kawan ke apa benda ke, kadang-kadang kan anak-anak tak nak cerita dengan kita. So macam just kita just duduk je. Mami nak tanya macam sebab Mami ada dengar apa macam kawan-kawan Mami ada anak ada isu dengan macam ni. I just want you to know if this happens, okay, ada 5 benda you have to remember. Macam mana kita ajar safe touch dengan anak kita ke apa benda, you have to sit down with your children. Sebab kadang-kadang anak ni dia nak sampaikan tapi dia tak terlafaz, dia takut. Kita Okay? kena educate anak kita. Yes, insya-Allah. Okey, ingat Kopi dengan Kak Fin ni kita bukannya borak macam kita power sangat. Kita borak sesaja je, borak kakak dengan adik, mak dengan anak, insya-Allah. Betul. Okey. Jangan lupa Kopi dengan Kak Fin setiap Selasa Isnin jam 11 di Facebook Fin Jamal RTW dan Instagram Fin Jamal. Untuk yang terlepas episod hari ni, jangan lupa untuk tengok di YouTube by Fin Jamal setiap Selasa Isnin juga. Kalau tak nak terlepas, tekan bell supaya dapat notification bila kita upload di YouTube. Betul. Sampai berjumpa lagi. Salam sayang dari Kak Fin. Dan saya Alia, nikmati hari anda dengan senyum dan ikhlas. Bersama Susu Juna, susu kambing sedap. Ma'assalam. Wa ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan send gambar bogil. No.